Better. Kena rapat sikit. Dengar tak? Okey, kena rapat sikit. Rapat so. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Alright. Allahu akbar. Okay, so saya ulang lagi sekali lah. Okay, insyaAllah hari ini kita akan meneruskan sesi kedua IMEN UKM Alumni Virtual Talk Series 2023. Okay, untuk makluman sepatutnya turut bersama kita adalah pengarah IMEN iaitu Prof. Madya Dr. Rifki yang kini berada di Georgia. Sekarang tengah menguruskan komunikasi. InsyaAllah kalau mungkin dia boleh masuk, dia sempat masuklah ataupun kita teruskan saja. Boleh dah. Okey. So dijemput Prof. Madya Dr. Ahmad Rifki untuk membuat welcoming remark untuk sesi kedua alumni IMEN UKM Alumni Virtual Talk Series. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ramzan selaku pengerusi majlis pada hari ini. Yang saya hormati juga Dr. Fakrul Razi alumni IMEN di bawah supervision Prof. Azman. Dengar suara saya clear? Clear. Okey, saya kebetulan saya pun terlupa. Saya tengok tadi pukul 3. Rupanya waktu 3 waktu Jogja. Dan dia pukul 4 waktu Malaysia. Jadi sekali lagi saya minta maaf lah atas kelewatan. Selain itu juga saya kasihi semua pelajar, saya rasa banyak staff ataupun alumni yang ikut pada talk series pada kali inilah. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan, saya mengalu-alukanlah Dr. Fakrul Razi sebagai tetamu kita pada hari ini, alumni yang cukup hebat ni. Alumni yang memang kita bangga jugalah sebab dia merupakan seorang yang yang berjaya, yang cukup berjaya lah dalam bidang beliau menjadi daripada kita kenal dia dulu pada masa daripada saya ingat Jabil tak silap saya dulu Jabil kat Osram saya lupa. Kemudian sampailah sekarang Western Digital dan sebagainya. Jabil kan? Jabil betul. Yang betul Jabil lah. Alhamdulillah kita pun selalu melawat dia dan dia bukan merupakan orang yang kita ni lah, orang yang memang dah kita kenal daripada dulu lagi. Ya alhamdulillah hari ni kita dapat bersama dengan orang hebat ni insya-Allah. Untuk berkongsi dengan kita sedikit berkenaan pengalaman, kejayaan beliau dalam bidang yang beliau ceburilah. Jadi talk series ni merupakan salah satu daripada inisiatif kita IMEN. Yang kedua saya difahamkan dan hari ini pun yang diketuai oleh Dr. Susi Tapi hari ini saya difahamkan Dr. Susi tak dapat hadir sebab mak mentua dia baru meninggal dunia semalam. Ayah mentua ke mak mentua tapi tak silap saya salah seorang mentua dia meninggal dunia semalam. Ayah mentua jadi dia tak dapat hadir. Jadi hari ini Dr. Ramzan terima kasih gantikan dia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Fakrul Razi atas kesudian untuk hadir pada hari ini dan juga saya berharaplah untuk semua staf ataupun pelajar atau alumni yang mengikut program kita pada hari ini dapat mengambil inilah orang kata mengambil iktibar ataupun sebagainya daripada pengalaman daripada doktor yang akan dikongsi bersama kita pada hari inilah oleh Dr. Fakrul Razi. Alumni bagi saya merupakan satu aset yang pentinglah untuk IMEN dan juga UKM secara keseluruhannya sebab alumni-alumni yang dihasilkan ini bukan alumni-alumni yang hebat. Jadi saya ingat saya pun tak nak berceloteh panjang lah pada hari ini. Kebetulan saya pun ada di Jogja pada hari ini ada urusan kerja dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Dr. Fakrul Razi dan semua yang hadir pada hari ini. Dan saya akhirkan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Dr. Rifki. Seterusnya izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang Dr. Fakrul Razi. Okey, beliau menerima ijazah pertama Electrical and Electronic EES pada tahun 1995 daripada University of Strathclyde, Scotland, dan pada tahun 2016 dan 2019 beliau menerima ijazah Masters dan PhD daripada UKM berfokuskan IMEN dengan penyeliaan Prof. Dr. Azman Jalang. Secara ringkas, beliau mempunyai 45
manuskrip yang telah diterbitkan bersama International Journal, Science Direct, Emerald, Springer, Elsevier dan beberapa book chapter. Dan beliau sekarang adalah Senior Manager di SMT Process Engineering, Division SSD, Solid State Device at Western Digital, SanDisk Storage Malaysia dan berpengalaman selama 27 tahun in PCBA Assemble and Development at Intel, Celestica and Jabil. Okay, so berikut adalah ringkasan mengenai beliau. Namun fokus utama kita hari ini ingin mendengar pandangan beliau, pengalaman beliau dari from industrial engineer to senior manager after PhD to IMEN. Okey, seterusnya saya menyerahkan sesi ini kepada doktor untuk berkongsi bersama kami. Dipersilakan. Kan Prof Azman cakap. Prof. Okey, Prof Azman juga turut dijemput untuk memberi sepatah dua kata. Terima kasih Prof Buan. Terima kasih Dr. Ramzan dan juga pengarah IMEN Permadian Dr. Ahmad Rifki. Sesi ini bukan sesi saya lah, sesi Dr. Fakhrazi. Cumanya sebagai salah seorang alumni yang saya kira boleh dibanggakan. Dr. Fakhrazi saya kenal dia sekitar 2011, 2010, 2011 begitu. Dan kemudian 2012 saya kira beliau sambung pengajian. Waktu tu beliau di Celestica. Beliau buat master di Celestica. Kemudian setelah hampir tamat pengajian, beliau telah tukar kilang ke Jabil. Dan apabila di Jabil beliau buat PhD. Cuma buat master tu lama sikitlah. Nak meluruskan rentak tari dia daripada nature sebagai seorang engineer, nak fast result. Tapi kita terapkan nilai-nilai fundamental kan. Kita bukan bagi ikan tapi kita bagi joran, kita ajar dia memancing. Kemudian setelah beliau pandai buat PhD tu very minimum lah supervision. Kalau waktu buat master tu boleh katakan tiap-tiap pagi beliau call. Call pagi-pagi dia telefon untuk dapat guidance. Duduk jauh kan, PJJ. Allahu akbar. Jadi hampir setiap hari ada komunikasi. Tapi semangat juang dia untuk belajar saya kira cukup membanggakan lah dan patut dicontohi oleh pelajar-pelajar IMEN. Sebab itu apabila beliau mengorak langkah mengatur tari untuk buat PhD. Waktu sekejap saja dapat menyelesaikan PhD dan bukan sekadar itu, satu kertas beliau telah mendapat Emerald Literary Award. Itu pencapaian yang saya kira cukup luar biasa lah. Dan maknanya dia dah pandai rentak tari ni. Dan banyak isu dah boleh diselesaikan dengan petik jari dia. Kan, disambil tekan skrin untuk call saya. Jadi saya kira kerjaya Dr. Fakhrazi yang selalu disebut daripada zero kepada hero. Dan beliau telah menyelesaikan banyak masalah di industri. Jadi saya bangga dengan pencapaian beliau dan saya kira amat berbesar hati dan bertuah dapat sambung lagi kolaborasi dengan beliau dan meneruskan kerja-kerja penyelidikan. Jadi itulah sebagai pembuka daripada saya, Dr. Ramzan. Saya serahkan kembali kepada Dr. Ramzan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Prof Azman. Okay, itu satu restu yang besar kepada Dr. G. Saya rasa lebih senang sebut Dr. G daripada Dr. Fakhrazi ni, nama nickname. Mungkin Prof Dato' Buan ingin memberi sepatah dua kata sebagai pengasas IMEN. Kena bercakap juga. Jemputlah Prof, dah alang-alang ada
Oh, Wajib tu, wajib. saya, Idola. saya dekat rumah sekarang ni. Tengah di rumah. Masya Allah. Sebab lain dekat pejabat saya tu di bawah tu, di lab tu memang tak ada tu. Jadi kalau nak lain nanti ni di rumah lah. Ataupun di atas. Jadi saya pun ini baru ada berpulang. Yang pertama dulu talk series yang pertama tu saya tak dapat. Ada masa itu anak saudara saya pula meninggal. Ya. Yang kali ini Susi pula bapa mentua dia meninggal. So kali ini baru saya boleh ikut sepenuhnya. Jadi saya kenal dah Dr. Fakrul Razi ni. Saya memang biasa dengan dia lah. So dia berjaya di industri dan saya ucapkan tahniah lah atas kejayaan dia dan bawa nama baik Image tu. Dan dia sentiasa like event tu. Dan dia juga sentiasa like saya punya Facebook. Saya tahulah. Sekarang ni aktif dalam TikTok. TikTok pula. Ya. Bagi ceramah dalam TikTok. TikTok tu saya tak tahu lagi. Saya kena belajar. Motivasi. So saya rasa itu saja lah yang saya boleh cakap. Nanti kan panjang sangat pula. Yang kita nak dengar ni Dr. Fakrul Razi punya pengalaman. Ya. So saya serahkan baliklah kepada juruacara. Okay. Terima kasih Prof. Datuk. Okey, seterusnya mungkin saya ini ikhlas daripada saya lah. Saya rasa satu restu yang besar daripada penyelia, pengasas. Mungkin Dr. Fakrul Razi ataupun Dr. G boleh berkongsikan sebaik-baiknya, terutama kepada pelajar kita yang tengah struggle untuk PhD dan apa-apa pengalaman berkaitan sepanjang pengajian di IMEN. Okey, kerana orang yang dah selesai ni memang rasa selalu nampak lebih dan kurang dia untuk kita perbaiki. Jadi saya serahkan majlis ini kepada Dr. G untuk pembentangan. Terima kasih. Saya tunjuk slide. Nampak tak slide saya? Okey, mungkin nampak? Slide. Okey, sekarang masih dah open ke belum? Nampak. Ini baru UKM Talk 2023, nampak folder saja. Background nampak? Tak nampak. Belum. Tak nampak. Cuba F5. Share screen. Dah share dah. Siap, Dah share. Tapi F. Sekejap. Sekejap. Belum Saya lagi, pergi share screen. belum share lagi tu. Saya pergi window. Okey, saya pergi yes. Got. Okey, share. Nampak background. Okey. Okey. Nampak? Nampak. Okey, tunjuk muka depan. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada kawan-kawan, terutama sekali Tuan Pengerusi Dr. Ramzan dan saya kasihi Prof Azman yang banyak berjasa kepada saya sejak 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada kawan-kawan Prof Datuk yang banyak beri perangsang kepada saya untuk maju ke hadapan. Alhamdulillah, terima kasih dan selamat sejahtera kepada kawan-kawan yang lain yang menyertai sedikit coretan saya pada hari ini. Okey. Terlebih Assalamualaikum. Mungkin saya campur orang putih sikit boleh ke? Okay. Assalamualaikum and very good evening. Firstly, I would like to say thank you for giving this opportunity, and it's my pleasure to introduce myself. Kalau tengok dekat sini under background, right? Nampak yang bottom side tu. Masa tu saya masih muda. Anak saya yang saya dukung tu, anak saya sekarang ni dia engineer dekat Petronas. Tapi nampak totally beza lah as compared to yang gambar 3 tu. Yang second tu masa saya dekat Strathclyde masa bachelor degree. Okay, so saya ni I was born in Kedah. Okay. I'm the eldest of the 2 siblings. Okay, so I have one sister. I'm currently living in Penang. Okay, I settled down in Penang. But my parents remain in Kedah. So once a month, I will drop by to visit them. Okay, my wife is a housewife, stay at home, and I have 4 children. See, yang kecil tu yang dukung tu is the first one. Okay, and the second one actually is a pharmacy, and then the third one actually just
struggle with SPM. Okay, she's actually Hafizah. And then the last one is boy, almost consider go to tahfiz. Dah sudah 15 juzuk. InsyaAllah kita doakan supaya menjadi orang yang hebat satu hari nanti. Okay, so receive a bachelor degree in electrical engineering. I think Dr. Ramzan already mentioned just now, right? Okay. And then actually saya punya cita-cita hidup saya ni masa kecil adalah ingin menjadi seorang policeman. Okay, saya suka tengok pistol dan sebagainya lah. Kerana saya punya my dad was a policeman. Okay, so because of that, saya terangsang dengan saya punya bapa. Okay, so however, but as I continue my study, I changed my mind and decided to become engineer. So so sekarang ni saya dah tukar dia punya ambitious, so become engineer. Okay, next. Probably saya akan share sedikit pengalaman saya postgrad study experience at IMEN UKM. Actually, one of the most meaningful experiences I have was receiving tremendous support from everyone in IMEN, especially tengok daripada gambar sebelah kanan tu, speki tu, tidak asing lagi Prof Azman. Banyak membantu saya dan juga Dr. Maria, serta Dr. Norisan dan kawan-kawan yang lain banyak memberi semangat dan dorongan kepada saya untuk maju ke hadapan. Alhamdulillah, saya habiskan master saya ni agak lama, lebih kurang almost 4 years. Tapi PhD saya sangat singkat. Okay. Cun-cun 3 tahun lebih 3 tahun macam tu. Okay, alhamdulillah. Mungkin disebabkan tunjuk ajar daripada Sifu Prof Azman membimbing saya sampai sekarang, insya-Allah. And then bila teamwork dan strong relationship between student and supervisor ni memang nampak akrab. Sebab itulah ni adalah salah satu punca kejayaan di mana menjema kepada pada kejayaan yang hakiki ya, insya-Allah. Lepas tu mungkin saya nak share sedikit significant contribution in master PhD dan juga working life. Ada 3 benda, there are 3 things that we need to emphasize. Yang pertama, to upgrade. Of course, kita kena upgrade the education level of electronic industry worker sebab macam saya ni berada di sektor E&E, electrical and electronic. Okay, so di mana setiap insan, setiap employee perlu kena upgrade education level masing-masing lah. So yang ni one of the catalyst that we need to look at, especially for the youngster out there. And then the second one talking about the add value. Once we enter master or even PhD, right? Kita add value to know why from existing know-how value. So maknanya kita akan sharpen kita punya fundamental knowledge. Because saya masih ingat lagi masa saya engineer, right? Memang saya sangat sukar untuk nak selesaikan masalah because of saya rasa sebab degree ni kita belajar benda yang umum. So when it comes to the real punya industri punya keadaan, environment industri tu memang dia punya culture shock berlaku, totally different. So maknanya kita perlukan fundamental knowledge yang sangat significant. So fundamental knowledge tu yang akan become a driving force untuk nak determine sesuatu masalah supaya kita dapat menyelesaikan secara ilmiah. Maknanya bila berlaku suatu perkara yang related dengan material, for instance, right, kita akan gunakan segala ilmu berdasarkan fundamental knowledge yang kita pelajari. InsyaAllah kita akan mencapai impian untuk menjelma root cause yang sebenar. Kebanyakan engineer yang berada di sektor swasta ni, especially E&E ni, dia banyak try and error konsep. Bila try and error konsep, dia akan melibatkan masa. Okay, melibatkan masa dan melibatkan pressure. Punca utama engineer yang berada di sektor swasta ni, terutama E&E ni, adalah disebabkan knowledge yang terbatas. Bila knowledge yang terbatas, bermakna engineer ni dia ada boss, mana dia ada supervisor reporting to manager. Manager ni dia always I want this, I want that. So they want I want a solution. So because of that demand, right? So you got a pressure. So because of that pressure make you stress and then you become unhappy. So one of the second bullet that we need to look at is the benefits, add value.
Okay. And then last but not least, talking about to inculcate R&D, research and development culture in industrial practices, because kebanyakan engineer dia rasa complacent whatever pengalaman yang dia ada. Sometimes orang yang kerja dekat sektor swasta sebagai jurutera, right, dia rasa dia punya knowledge dia dah banyak. Okay, tak perlulah sambung pengajian peringkat master ataupun PhD. So because of that, kita shock sendiri, orang Kedah panggil apa? Perasan sendiri, shock sendiri. Bila shock sendiri ni, that's why dia akan merangkumi orang kata apa? Rasa sanksi, because kita punya fundamental knowledge sangat terbatas. Lepas tu bila kita nak determine suatu root cause tu, dia punya actual root cause tu sangat susah. Jadi kita terbatas knowledge yang kita ada. Lepas tu kita akan try and error. Because of try and error, dia akan melambatkan proses untuk nak determine dia punya actual root cause. So 3 things, significant contribution in MS, master even PhD, and with working life. Kalau seseorang tu bekerja di sektor swasta, inilah kita akan gain, insyaAllah. Okay, so apa yang obstacle during master atau PhD, how to overcome? Memanglah kalau kita lihat kembali, it's extremely challenges to handle multiple tasks at the same time. Maknanya bila kita buat part time, belajar dengan bekerja, memang sangat sukar. Pada mulanya semasa saya buat master tu, pada satu hari tu saya rasa give up. Saya masih ingat lagi, saya nak share pengalaman yang agak manis dalam hidup saya. Saya ingat semasa saya perjalanan untuk nak menghadiri satu kelas masa master, kelas I forgot literature, kelas metodologi, saya ingat lagi. Every 2 weeks saya kena hadir ke IMEN, daripada Penang, bertolak daripada Penang, menggunakan kenderaan pergi terus ke ke IMEN, right? So benda tu stres. Pada satu hari tu, semasa perjalanan saya dekat Ipoh, saya dah buat decision, saya nak patah balik saya nak berhenti dah. Sebab saya rasa saya tak boleh nak pergi, orang Kedah kata tak boleh nak pergi, orang Penang kata tak boleh nak pergi. Saya rasa macam tekanan. Macam mana ni saya nak handle dua perkara yang agak rumit. Kerja lagi, lepas tu pada masa sama belajar lagi. So saya menghadapi kesukaran yang besar. Tapi alhamdulillah di sebelah saya adalah isteri tercinta saya. Isteri saya ni lah yang banyak beri dorongan semangat. Dia kata tak apa, rehat dulu, tenang dulu, pejam mata. Tak apa, saya yang drive kereta terus pergi ke IMEN. Tak apa, relax dulu. Tu because of sebab itulah kita tengok kerjaan kita adalah bukan kita sendiri, adalah sebaliknya adalah keluarga kita, dan juga doa daripada keluarga kedua ibu bapa kita serta dapat restu daripada rakan-rakan dan sebagainya. So ini satu. So macam mana kita nak handle multitask pada masa sama? So kita kena ada 4 perkara berkenaan dengan time management, dan 4 perkara ni yang saya tertera di sini tu, di skrin tu adalah yang pertama, kita mesti ada passion. Kita mesti banyak bersabar. Banyak bersabar dan banyak berdoa kepada Tuhan. Banyak istiqamah, dan kita sabar ni adalah kunci, salah satu kunci kepada kejayaan hidup. Terutama sekali apabila seseorang tu belajar part time, bekerja dan juga belajar. Yang kedua, kita mesti ada daya resilient. Maksudnya daya tahan yang hebat. Seandainya kita ada daya tahan hebat ni, yang ni akan mengorak langkah, akan jadi pembangkit untuk kita maju ke depan tanpa kita pusing ke belakang. Okay, beroleh ke belakang. Yang ketiga, kita kena percaya pada diri sendiri. Sebab Tuhan cipta manusia ada kelebihan masing-masing. Kita kena percaya dan yakin pada diri sendiri. Kita jadikan positive mindset. Kita dengar kawan-kawan yang faham berkenaan dengan pengajian untuk sama master PhD. Kita berkawan dengan orang yang hebat, orang yang berjaya. Contohnya Datuk Burhan, Prof Azman, kita akan jadi orang yang hebat. Lepas tu last but not least, never give up. Setiap apa yang berlaku, setiap kegagalan yang kita hadapi, terutama sekali apabila untuk nak menghasilkan jurnal. Memanglah perjalanan untuk nak menghasilkan jurnal, nak publish paper bukan straightforward. It's not mudah. Okay, banyak onak dan duri. So jangan kita give up. Walaupun kita hantar kepada jurnal platform A, kena reject lepas 6 bulan, never give up. Kita bersyukur kepada Allah, kita berdoa dan banyak berdoa, dan sudah pasti akan menjelma kerjaan dan seterusnya. So yang penting sekali, kita jangan give up. 4 perkara ni lah adalah kunci kejayaan untuk
sebagai seorang master student ataupun PhD. Ada 4 perkara ni, insya-Allah kita tawakal, kita berserah pada Allah, pasti akan menjema kejayaan insya-Allah. Lepas tu, okey, saya mungkin nak share sikit a little bit berkenaan dengan something lah. I always tell myself that don't quit, suffer now and live the rest of your life as a champion. Mungkin saya nak share terlebih kejayaan saya semasa dekat Western Digital. Saya masih ingat lagi pada satu hari, bayangkan saya belajar pada masa sama saya ada masalah dekat Kelang. Bila saya masuk ke Western Digital, saya ada masalah yang sangat kronik menyebabkan saya stres. Daripada stres itulah menghasilkan pattern. Saya menghasilkan satu pattern untuk saya punya inilah bekerja dekat Western Digital, di mana reject tu satu hari saya kena cuci board lebih kurang dalam 300 panel. Okay, 2 tahun dah tak ada seorang yang boleh solve problem ni. So because kedatangan saya, lepas tu saya termimpi satu malam selepas saya sembahyang tahajud, saya termimpi berkenaan dengan daun keladi. Okay, so bila termimpi dengan daun keladi, daripada daun keladi itulah akan wujudnya menjelmanya physical weapon deposition. Sebab banyak isu yang berlaku, board yang saya print tu saya terpaksa clean setiap satu shift 300 saya kena clean. Rupa-rupanya dia punya stencil yang saya order daripada supplier tu, dia menghadapi masalah, dia ada limitation di segi performance. So tak nak saya gunakan konsep super hydrophobic daripada daun keladi tu. Saya bekerjasama dengan Prof Azman dan kita discuss dengan supplier dan kita introduce physical weapon deposition, kita nanocoat polymer dekat dia punya wall tu supaya solder paste yang kita print tu tidak ada masalah. Dan daripada 300 panel yang kita cuci tu, sekarang ni sudah almost less than 7 pieces. So consider big achievement lah. So because of that, saya dapat Prestige Award daripada dia panggil WD Flash Backend Innovation Summit 2020 Global Champion. Saya menang worldwide. Masalah semua kalah. So kami dapat special hadiah. Okay, so yang ni lah pencapaian yang sangat besar dalam hidup saya. Selain daripada yang Prof Azman cakap outstanding paper kat Emerald tu. Okay, so ini just share a little bit. Never give up, semangat dan teruskan perjuangan sebagai seorang student master ataupun PhD. Okay, pengalaman dan advantages of doing master and PhD. Memanglah sebagai when we pursue master and doctorate degree, right, we can be more structured, okay, and then understand even more about the technical issue involved in determining the root cause of failure analysis, example material seperti mana yang saya sebut tadi. So memang jadi kekangan, akan jadi obstacle, jadi cabaran. Okay, so kalau kita kalau kita habiskan pengajian kita master PhD, kita akan jadi seorang insan yang berbeza berbanding dengan sebelumnya. Kita akan jadi more confident, we have more mature perspective while making technical decision. So kita akan jadi lebih matang untuk nak buat decision dari segi technical. Kita akan jadi subject matter expert untuk suatu bidang yang kita nak ketengahkan seandainya berlaku apa-apa masalah yang kronik di tempat kerja kita. Okay. Lepas tu last but not least, talking about the advice for new student and then current student. Kita, for the new student, always have a faith in yourself. Okay. Don't be influenced by those who always say negative thing to you. Bila kita dapat negatif tu, aura negatif tu, kita try to avoid. Okay, kita avoid, kita try ambil aura positif. Kita always berkawan dengan orang yang hebat untuk dapatkan aura positif supaya kita lebih motivate dan maju ke hadapan tanpa beroleh ke belakang. So inilah satu kekuatan untuk new student. Dan satu lagi untuk for current student who are still fighting for your master or PhD, right? Always have a good mindset and never give up once you begin. Okay, and then do not let your thoughts tell you what to do. Okay, the mind is easily defeated. Always remind yourself, no matter how and awful things appear to be right now,
Okay, there is still hope and therefore the things will get better. So secara khususnya, secara ilmiahnya, in summary ya, kita ni sebagai manusia, insan, memang kita akan melakukan kesilapan. Sebab belajar ni ibarat macam kita bertapa. Okay, jangan kita sekali-kali dalam otak kita untuk nak habiskan secara cepat. Biarlah kita habis dalam keadaan yang selesa supaya kita matang dalam melalui proses research and development. Kalau siapa yang buat research, okay, so kita akan mematangkan kita punya fundamental knowledge together with kita punya supervisor bagi kita punya Ajinomoto atau Chilibo untuk sebagai pemangkin supaya tangle all together dan menjadikan kita insan yang hebat. Saya rasa master dan PhD ni memang sangat berguna untuk pekerja-pekerja, terutama sekali di sektor swasta yang mana kita dahagakan fundamental, because kebanyakan di WD ni, contohnya di WD banyak isu berlaku dekat production floor. Bila isu yang berlaku ni dia melibatkan material. Dia melibatkan material yang kita guna pakai tu. Sebab material yang kita terima daripada raw material yang kita terima daripada supplier bukan always perfect. Sebab tu kita sekarang ni membudayakan zero defect mindset. Memanglah kita menuju perjalanan zero defect mindset, tapi it doesn't mean that kita akan dapat zero defect. Tapi yang penting sekali kita kena equip with kita punya technical knowledge, fundamental yang sangat kuat supaya kita maju ke depan. Kena dengan ilmu yang kita pelajari semasa master dan PhD ni, dia akan membuat kita menjadi seorang insan yang hebat. Dan secara tak langsung kita akan jadi hero dekat factory. Inilah salah satu kunci untuk menjadi orang hebat selain daripada daripada kita sharpen kita punya research and development. I think saya rasa ini saja sedikit perkongsian untuk hari ini. Saya serahkan kepada kita punya Dr. Ramzan. Boleh ya, santai ya? Boleh ya? So ada apa-apa soalan? Okey, saya buka sesi perbincangan ni untuk sebarang persoalan pada panel kita, kepada speaker kita. Wow, saya pun sebagai kaki tangan akademik sangat teruja mendengar penerangan Dr. J. Teruja. Masya Allah. Memang penting. Kadang-kadang perkara seperti, yelah, saya nampak yang tersiratnya kadang-kadang pelajar kita dalam penyediaan selalunya kurang memberi penekanan terhadap macam mana kita pun ada sirah, ada sabda mengatakan adab sebelum ilmu, kan. Itu yang kadang-kadang kita rasa kita terlepas pandang yang menyebabkan macam mana nak cakap, restu keberkatan dalam proses pembelajaran itu sukar untuk kita capai. Saya buka sesi ya, jika ada apa terutama pelajar-pelajar IMEN untuk bertanyakan sebarang soalan kepada Dr. G. Dan saya dengar juga ada seorang staff Western Digital, Aidil. Aidil. Aidil, ada sebarang soalan ke? Kerana dia dalam statement siswaza tu saya tengok nak khabar Mike ni, ni saya punya tok guru ni. Ya, betul. Tok guru Masya saya. Allah. Saya sambung master. Saya sambung master pasal saya dengar pasal Dr. Jin dah lama lah, masa saya join Celestica baru balik pada Australia tahun 2015. Tapi tak pernah jumpa dia lah. First time jumpa masa dekat Western Digital lah. Alright. Masa tu saya baru je join Western Digital daripada Intel. Masa tu memang saya ada intention pun nak sambung belajar. Lepas tu saya jumpa Dr. G, kata macam mana ni semua, apa benda dia punya journey dia nak go through semua. Sekarang dah apa? 2 tahun setengah saya dah publish
5 paper, satu paper akan publish next month. Dah submit thesis, whatever next month. Lepas tu Okey, insyaAllah lepas tu saya sambung PhD straight away lah. Data untuk PhD tu saya dah collect pada tahun 2021. So saya buat concurrent lah semua. Ya. okey. Jadi idea Video tak bagaimana? nampak. Video saya punya laptop still, Okey. security still. Pasal saya masuk production floor. Okey. Ya. Masih sempat curi-curi masa untuk dengar. Oh ya. Sempat. Saya memang save the date. Alright. Okay. So ada pelajar-pelajar lain? Ini berbeza kalau kita tengok Dr. G, Aidil, ada pelajar-pelajar daripada industri dan pelajar daripada arus perdana ni dapat kita lihat dia slow and steady, but industri ni bila dia bekerja dia ada komitmen, dia punya kerja pun kena jalan, dia punya belajar punya kena berjalan, jadi semangat dia tu lain. Jadi itulah saya minta pandangan yang lain-lain, ada yang nak bertanya ke? Kalau di sini saya lihat, okey, untuk pengetahuan saya ambil sementara kita menunggu soalan. Aimin telah mempunyai persatuan pelajar, nama dia Persim. Okey, Puan Cik Anis, ada apa-apa persoalan? Dan saya jemput presiden dia untuk bertanya sebarang 2 persoalan. Anis. Okey, kalau tak ada, kita ada Ayu, kita ada Darwin, kita ada Siti Zubaidah. Rugi hampa tak ambil peluang ni. Satu lagi saya pesan. Okey Aidil, silakan. Satu lagi. Okey. Apa tadi cakap, adab sebelum ilmu? Okey. Itu satu apa panggil, satu rangkap yang penting lah untuk Yes. untuk journey belajar ni smooth. Apa yang saya buat masa ni, setiap minggu saya ada call dengan Dr. Maria dengan Prof Azman setiap minggu. Saya kalau dia orang busy, bukan saya busy, saya miss bila dia orang busy. Itu membantu, macam bila kita buntu nak cari idea apa semua. Kadang saya berbual dengan dia orang, bukan cakap pasal paper pun. Saya kata, hari ni buat apa, khabar apa semua, tepat idea. So adab sebelum ilmu, ingat tu. Sentiasa bekerjasama dengan supervisor anda serapat mungkin, sebaik mungkin. Adab sebelum ilmu. Itu yang penting. Terima kasih Aidil. Ya. Okey, Anis, kalau tak dapat akses mic, mungkin boleh dekat bahagian chat Kita buka sesi dalam 5 minit, 10 minit lagi. Ataupun Dr. G nak tambah apa-apa, respon kepada Aidil? Boleh. Okey, ada benda yang saya nak share, mungkin tadi terlepas pandang. Okey, apa yang saya buat sebab saya publish paper 7 paper dalam masa 2 tahun setengah. So macam mana saya menjelma kejayaan publication 7 paper, salah satu dapat cemerlang. Yang pertama sekali apa yang saya buat, saya bangun, sebab saya tiap-tiap hari bangun 3 pagi. Every day 3 o'clock in the morning. Saya bangun 3 pagi, memanglah kita bila 3 pagi ni kita direct dengan Tuhan Maknanya kita kena bertahajud dan kita baca Quran. Okay, so baca Quran dengan tahajud ni very important sebab kita selain kita dapat berguru dengan kita punya supervisor, dengan kita punya rakan-rakan yang hebat di luar sana, kita kena minta kepada Tuhan. Saya buat macam mana? Apa yang saya buat? Setiap satu paper yang saya publish, saya akan bernazar 1 hari. Maknanya kalau 7 paper, 7 hari. Lepas tu saya bersedekah kepada orang susah di masjid. Saya pergi masjid, saya cari makcik-makcik, saya sedekah lah. Sebab sedekah ni sangat super power. Okay. Lepas tu kita telefon kat mak, semua mak berdoa. Jangan lupa tinggal mak, beritahu kat mak, ni abang nak publish paper ni. Mak tak faham publish paper ni. Ni paper ni nentukan kejayaan abang ni untuk PhD. Mak doa tahajud, abang kata paper terima. Okey, terima. So 7 kali saya suruh bila saya nak publish tu, saya telefon mak saya. So mak saya lepas tu saya tanya balik, ada buat tak? Mak kata ada buat. So maknanya doa daripada ibu bapa tu tak ada
hijab ibu dan bapa. Selain daripada kita berserah pada Tuhan, tapi yang penting sekali jangan kita lawan engkar kita punya tok guru, supervisor kita. Supervisor kita marah macam mana pun, kita kena kata alhamdulillah. Kita kena ada sifat kasih sayang dengan supervisor. Sebab proses dia panggil talaqi bila kita jumpa prof ni, kita punya supervisor ni, dia macam second kita punya bapa. Kita ada kena tanam sifat kasih sayang dengan kita punya bapa dan kawan-kawan. Bila kita ada tanam sifat kasih sayang, ilmu akan masuk mudah. Ilmu akan masuk mudah sebab kita dapat restu daripada keluarga dan restu daripada supervisor dia masuk mudah dalam jiwa kita. Kita dapat restu, masuk mudah, memang mudah. Kita lebih faham, yang mana tak faham kita faham. Tapi jangan kita sekali simpan curiosity benda yang kita tak faham dekat minda. Tak faham catik. Lepas tu kita WhatsApp, kita telefon. Bila tak faham tu, kita diam. Bila tak faham satu, kita akan tak faham dua, tak faham tiga, jadi tak faham banyak. So banyaklah tak faham sebab ilmu ni ibarat macam ocean. Lagi kita belajar tinggi, lagi banyak kita tak faham. So bila kita ada sifat tak faham, cepat-cepat tanya. Buat note, tanya. Lepas tu kita cari literature review, buka baca. Relate dengan literature review based on teori, kita baca, kita faham, sharpen, ulang. Yang paling bagus sekali, low frequency masa early morning. Saya buat ulang kaji ni masa lepas memang tahajud 3-4 pagi tu memang saya tak tidur lah. Okay, saya tidur awal, saya bangun 3:30, terus saya pergi kerja. Ulang kaji, baca buku, tulis paper sikit. Lepas tu saya baca teori. Kenapa? Sebab pagi ni low frequency, otak kita absorb very fast, cepat. Ni teknik, kalau kita baca time masa kita kerja sibuk tengah hari tu memang tak sesuai, penat. Nanti kita stres. So kita nak reduce dia punya stres tu, kita kena buat waktu yang low frequency. Kalau macam hari, pagi, petang tu high frequency memang tak sesuai untuk kita nak mentelaah pelajaran sebab kita stres dengan kerja, tu saja. Kita kena ada sifat kasih sayang dengan supervisor tu sangat penting. Kasih sayang tu. Silaturahim tu penting. Ya, saya pun setuju juga begitu pandangan Dr. Chi. Itulah saya katakan seperti yang katakan tadi, adab sebelum ilmu, kasih sayang kita, restu bagaimana, sebab dia kadang-kadang kita bila di bawah sesebuah orang penyeliaan ni, kadang-kadang bukan kita lihat dia atas kepakaran dia, tetapi restu dia buka pintu jalan-jalan yang penting untuk kita lalui. Okey. So jika tiada apa-apa ataupun saya menjemput lagi sekali, kalau ada apa-apa daripada pelajar kaki tangan, kita masih bersama kita ada Prof. Dato' Burhan lagi, Prof. Azman dan beberapa pelajar Aiman. Nak tambah sikit, sikit lagi. Stres. Ya betul. Stres tu biasalah. Nangis tu biasa. Saya pun nangis juga. So tapi jangan duk layan lah. That's why kita kata baiklah dengan supervisor. Dia orang banyak membantu. Nangis kena marah dengan Dr. Maria ke? Stres. Ingat dah dulu. Saya cerita. Aduh, biasalah tu manusia. Alright, okay. Itulah saya kadang-kadang bila tengok dalam grup Siswaza tu, bila saya bagi message ke apa, idea respon, kadang-kadang rasa nak menyekat juga, tapi kadang-kadang segan lah pula. Okay, so bersama kita ada Dr. Nur Hidayah juga. Ada apa-apa persoalan Doktor untuk panel kita sebelum saya merumuskan sesi ini? Dan okay, dipersilakan Dr. Hidayah. Okay, terima kasih di atas talk yang sangat bagus. Saya Hidayah, saya baru lagi dekat Aiman, masuk Januari hari tu. Okay, saya nak tanya macam mana apply knowledge dekat Aiman, dekat tempat kerja Dr. Fakhrul Aziz sekarang. Macam mana apply knowledge tu untuk macam transfer the knowledge to industry lah. Okay, sejak saya melanjutkan pelajaran saya peringkat PhD kan, dah grad 2019 tu, daripada situlah, daripada ilmu yang saya pelajari daripada Tok Guru, saya dapat menjelma 2 pattern, 2 trade secret untuk WD. Sebab satu pattern ni kita dapat lumayan 24,000. Okay, dapat duit, tapi nak dapat pattern dekat WD bukan senang sebab dia pattern dekat United States. Tapi ilmu yang saya pelajari semasa master tu dengan PhD tu, dia tu saya kata bila ilmu ada kat dada ni, Tuhan kasih kepada kita,
Lepas tu sebab ilmu yang saya dapat ni bermimpi. Contohnya macam daun keladi tadi kan, daun keladi. Okey, saya mimpi, mungkin saya fikir macam mana selesai masalah yang berlaku sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Contohnya masa saya masuk tu awal 2019, banyak printed circuit board tu nak kena dibersihkan sebab dia punya printing tu ada masalah. Tak ada siapa boleh selesai. Dia hire orang konsultan pun tak boleh. Okey. Lepas tu saya pun bincanglah dengan Prof. Azman, dapatlah idea semua tu. Lepas tu ada satu malam tu saya termimpi lepas sembahyang tahajud. Saya tidur balik, saya bangun 3 pagi saya tertidur. Saya mimpi daun keladi. Daripada daun keladi saya tanya Prof. Azman. Bincang lah. Oh, itu kenapa dia punya titisan buat ayat di atas daun keladi tu kita nampak dia macam kan. Dia ada kita panggil dia super hydrophobic dan bukan super hydrophilic kan. So dia punya wetting angle dia besar. So daripada situlah saya menjelma untuk menghasilkan konsep yang sama. Saya apply kepada dia punya wall finishing of dia punya acuan tu supaya bila saya print solder tu akan masuk dalam lubang tu secara konsep macam yang atas daun keladi tu dia turun, lepas tu dia duduk kat atas PCB tu dalam keadaan cantik. Daripada 300 reject yang kami hadapi setiap shift menjelma sekarang ni tinggal dalam 5, 6, 7 tu. Memang almost negligible. Satu pencapaian yang sangat besar di mana saya boleh menjimat company sebanyak 1 juta per year. Tanpa idea ni kita akan kehilangan 1 juta ringgit setiap tahun. Tapi alhamdulillah inilah satu innovation yang kita hasil daripada anak didik Prof. Azman dan daripada IMEN tu sendiri. Ilmu yang saya dapat tu yang Allah Taala bagi tu atas restu kurnia Allah Subhanahu Taala. Jadi kita boleh jemur dalam bentuk aplikasi. Banyak lagi. Macam-macam kita boleh buat. So bila kita faham fundamental tu, idea main banyak, macam-macam. Bila kita duduk dalam factory ni, banyak benda yang kita nampak. Yang kita boleh tolong company. Sebab tu, kita tengok ni kadang-kadang kita maksudnya Allah Ta'ala bagi kita ni duduk dalam satu, dia punya out of the box thinking. So bila kebanyakan jurutera yang muda yang ada dekat dalam factory tak nampak. Sebab dia punya fundamental knowledge tu sangat terbatas. Jadi benda depan mata tapi dia tak boleh nak apply. Punca dia punya gap dia adalah fundamental. In order to sharpen the fundamental, memang kita kena register master dengan PhD. Sebab kita kena berguru dengan guru yang bertauliah. Dia tak boleh baca YouTube saja, internet tak cukup. Kita kena bertalaki dengan guru yang qualified daripada universiti. Itu yang saya nampak. InsyaAllah, kalau sesiapa yang minat, yang nak buat macam sabatrika dekat WD boleh. Sebab ada satu lecturer dekat USM duduk dengan saya 9 bulan buat sabatrika. Mungkin kita boleh bagi allowance untuk lecturer tu duduk kat WD selama 9 bulan atau setahun untuk nak dapatkan IR pun boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih. Satu maklumat info untuk saya panjangkan kepada wakil IMEN dan mana-mana. Okey, dan kita buka lagi satu soalan terakhir kerana saya lihat Dr. Atikah just masuk Betul-betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Dr. Atikah, ada apa-apa persoalan untuk atau pandangan untuk Dr. G? Okey. So jika tiada, saya bagi pihak mewakili pengarah Dr. Rifki dan seluruh warga IMEN mengucapkan terima kasih kepada Dr. G. Okey, bersemangat, bersungguh dalam berkongsi pengalaman semasa proses pengajian beliau di IMEN, di mana IMEN juga sekarang ni buat masa ni sekarang kita ada running pelajar dengan jumlah pelajar yang sedang menuntut di IMEN 80 lebih orang, di mana hampir 50% adalah master dan 50% adalah PhD. So saya harap dengan sesi sebegini dia membakar semangat kepada pelajar-pelajar IMEN. Selain itu juga kita memperkukuhkan hubungan alumni kita. Okey, tujuan utama adalah memperkukuhkan hubungan alumni, tidak kiralah dia memberi kebaikan kepada alumni atau memberikan kepada IMEN, tapi kita ada satu platform untuk kita terus berhubung. Untuk berhubung dan bekerjasama dan seterusnya lah. Dan kami mengucapkan terima kasih lagi kepada Dr. G kerana sanggup, kerana kesudian meluangkan masa walaupun sedang berkhidmat
di waktu kerja juga So sekarang kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas masa dan usaha dan perkongsian yang diberikan. Seterusnya saya rasa mungkin kita boleh ambil satu gambar dan mohon untuk setiap peserta membuka kamera untuk kita mengambil gambar untuk sebagai rekod kepada semua. Okey. So Syafiee, Syafiee, kita nak ambil gambar, kita on kamera semua Boleh on kamera semua lah. Nanti kita gambar ramai-ramai. Okay, Syafiee kira Okey. Ya Okey, semua dah ready Okey. Dan 1, 2, 3. Sekali lagi. Okey. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Alright. Freestyle. Freestyle. Ustaz. Okey. So terima kasih sekali lagi. Okey, dan saya akan sampaikan kepada pengurusan lah di mana ada satu berita baik Jabir membuka peluang untuk sabbatical. Dan WD. Okey, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat. Assalamualaikum dan sahabat-sahabat semua.